Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Insyirah binti Muhammad Izani dari unit PK1 PPI SMP Jun 2023 IPG Kampus Perempuan Melayu. Pernah tak awak semua tengok artikel berkaitan dengan autism? Kita semua tahu yang autism sekarang makin mendapat tempat dalam sistem pendidikan di Malaysia sebab mereka pun sekarang dah berjaya kan? Tapi kanak-kanak autism sebenarnya dah semakin ramai tau. Sebab ada data yang menyatakan bahawa 1 daripada 6 bayi yang baru lahir mempunyai tingkah laku ataupun simptom-simptom autism. Jadi pernah tak awak semua terfikir, kenapa? Apa faktor autism? Apa puncanya? Autism Spectrum Disorder ASD ataupun gangguan spektrum autism ialah masalah perkembangan otak kanak-kanak yang melibatkan dua komponen. Yang pertama, mereka ni suka untuk bersosial dan berkomunikasi. Yang kedua, mereka ni mempunyai corak ataupun tingkah laku yang berulang dan terhad. Autism ni biasanya kita tahu dia ada dua jenis lah. Yang pertama, autism yang berkurangan ataupun deficit. Yang kedua, autism berlebihan ataupun excessive. Autism berkurangan ni mereka biasanya ada masalah dalam perkembangan bahasa, iaitu mereka tak ada kosakata. Yang kedua, mereka ni tak ada kontak mata, mereka tak pandai nak buat eye contact. Yang ketiga, mereka tak akan beri kerjasama dalam aktiviti sebab mereka ni jenis yang suka berseorangan. Mereka tak suka bersosial, jadi mereka tak suka untuk ada dalam aktiviti yang berkumpulan. Yang keempat, mereka ni tak suka dipegang ataupun tak suka dipeluk lah. Untuk autism berlebihan, mereka selalu dapat sawan. Sebab mereka tak boleh nak kontrol diri mereka, jadi mereka akan serang sesiapa sahaja yang ada berhampiran mereka sampai satu tahap mereka boleh serang rakan dan cederakan diri mereka sendiri. Sebenarnya, perkataan spektrum tu sendiri dah menggambarkan betapa meluasnya autism ni. Jadi, setiap kanak-kanak autism takkan ada ciri-ciri yang sama. Antara ciri biasa yang kita boleh lihat pada kanak-kanak autism ni, mereka biasanya mengalami masalah interaksi sosial di mana mereka susah untuk bentuk ataupun kekalkan hubungan sosial mereka, hubungan sesama rakan. Mereka juga susah nak baca mimik muka dan ekspresi emosi orang lain. Sebab tu dekat sekolah kita akan ajar ekspresi wajah kepada murid autism ataupun semua murid masalah pembelajaran supaya mereka dapat mengenal pasti perubahan emosi seseorang. Yang ketiga, mereka ni kurang berminat untuk main dengan rakan sebaya. Mereka suka menyendiri, mereka dalam dunia mereka. Yang keempat, mereka suka faham norma sosial dan peraturan bukan lisan. Maksudnya mereka tak faham gerakan badan ataupun isyarat-isyarat yang rakan-rakan ataupun guru berikan. Mereka tak boleh nak faham. Kanak-kanak autism ni, mereka juga akan ada masalah berkomunikasi tau. Di mana mereka susah nak bercakap ataupun faham bahasa lisan sebab kosakata mereka ni tak meluas. Jadi mereka nak memberitahu kehendak pun susah lah sebenarnya. Yang kedua, mereka ni akan alami pengulangan frasa ataupun ayat di mana mereka mengulang tanpa rasa konteks, iaitu kita panggil dia ekolalia. Dan kanak-kanak autism ni, mereka akan mengalami masalah tingkah laku dan minat khas di mana mereka akan ada minat khusus yang mendalam terhadap sesuatu subjek tertentu. Contohnya kalau kanak-kanak tu suka botol air, mereka akan peganglah botol air tu sepanjang hari. Mereka takkan bagi botol air tu hilang. Mereka akan jaga botol air tu sebab mereka suka dengan sesuatu objek tu. Seterusnya, mereka akan ada ketidakupayaan untuk menghadapi perubahan dalam rutin jadual di mana mereka ni tak biasa dengan perubahan. Kalau jadual mereka, jadual rutin harian mereka macam tu, mereka kena macam tu je lah. Tak boleh nak ubah-ubah secara tiba-tiba. Seterusnya, mereka akan melakukan tingkah laku yang berulang. Contohnya, mereka suka flapping hands. Ini adalah tingkah laku yang berulang. Ataupun mereka akan berpusing, berlari, berpusing dalam bulatan. Mereka akan mengulang lah benda tu. Lepas tu mereka akan ada kepekaan deria di mana mereka ni cepat rasa geli tau dengan bunyi terhadap sentuhan. Kalau bunyi guruh ke apa, kita perasan yang murid autism ni memang akan tutup telinga sebab mereka tak boleh, mereka tak suka. Mereka punya deria terlalu peka. Para ilmuwan menyatakan bahawa punca sebenar autism masih lagi tak dapat diketahui. Tapi ada beberapa teori yang menyatakan bahawa autism ni sebenarnya berpunca daripada dua faktor, iaitu faktor genetik dan faktor persekitaran. Bagi faktor genetik,
Norman L. Moon dan E. Ah Meng 1996 ada menyatakan bahawa baka merupakan ciri-ciri yang diturunkan melalui ibu bapa kepada anak-anaknya melalui gen. Jadi, seorang anak tu berkemungkinan untuk autism sekiranya ibu atau bapa ataupun adik-beradik mereka sendiri ada autism. Seterusnya, autism juga boleh berlaku apabila satu telur mengalami gangguan autistik ketika ibu mengandungkan anak kembar. Yang ketiga, mutasi gen, iaitu perubahan secara mendadak pada kromosom ataupun gen yang mempengaruhi perkembangan otak dan fungsi saraf kanak-kanak. Yang inilah boleh menyebabkan umur kognitif serta umur fizikal kanak-kanak tu berbeza. Macam umur 5 tahun tapi pemikiran masih dalam lingkungan umur 2 tahun. Yang terakhir, semestinya faktor kedua ibu bapa yang berusia lah, kerana kualiti dan kuantiti telur tu dah berkurangan. Ini boleh menyebabkan macam-macam masalah pembelajaran yang lain lah, bukan setakat autism sahaja. Buktinya, bilangan rakyat Malaysia yang berkahwin pada tahun 2020 berkurangan sebanyak 1.2% berbanding tahun sebelumnya. Hal inilah boleh menyebabkan munculnya ataupun kewujudan ataupun pertambahan anak-anak autism ni. Seterusnya, bagi faktor persekitaran, faktor ni merujuk kepada keadaan semasa proses mereka berkembang dari sebelum dan selepas lahir lah. Yang pertama, kita ada masalah sebelum dan ketika kanak-kanak itu lahir, iaitu pengambilan dadah dan alkohol ketika ibu tu mengandung. Kadang-kadang ibu mengandung ni tak ada pun nak ambil dadah ke alkohol ke, tapi mereka pernah ambil ketika mereka masih bujang ataupun ketika mereka mahu berseronok ketika mereka muda kan. Tapi tetap boleh memberikan kesan kepada anak mereka. Jadi kita sebagai perempuan ni, kita kena jaga kesihatan kita sebelum, selepas, ketika mengandung juga. Seterusnya ialah kecederaan pada otak bayi dan proses kelahiran bayi yang sukar, di mana kita tahu ciri fizikal pada kanak-kanak autism ni kita memang tak dapat lihat kan. Jadi apabila berlakunya kecederaan pada otak mereka, boleh menyebabkan mereka menjadi autism lah. Yang kedua ialah pola asuhan yang buruk daripada ibu bapa. Kenapa? Sebab ibu bapa sekarang dah semakin sibuk, di mana mereka kurang interaksi dengan anak-anak mereka. Mereka tak bercakap, mereka tak bertanyakan soalan, mereka tak tahu perkembangan anak-anak mereka ni. Jadi mereka selalunya bagi gadget tau dekat anak-anak mereka, menyebabkan pertuturan anak-anak mereka serta perkembangan kognitif anak mereka ni pun tak memberangsangkan. Jadi, ibu bapa ni sebenarnya memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu perkembangan anak-anak dari banyak aspek, terutamanya aspek kognitif. Faktor persekitaran yang keempat ialah jangkitan virus. Contohnya waktu zaman COVID-19, kita tahu yang virus COVID-19 ni menyerap sistem imun yang lemah dalam badan, yang boleh menyebabkan anak dalam kandungan tu menjadi autism. Dan ibu mengandung ni terdedah kepada perokok pasif, contohnya ahli keluarga ataupun suami dia sendiri, yang boleh menyumbang kepada autism lah. Akhir sekali ialah pemakanan yang tidak berzat, sama ada corak pemakanan ibu ataupun anak yang kekurangan gizi, mereka tak ambil sarapan, pengambilan makanan yang tinggi gula, ada alahan terhadap makanan ataupun diet mereka yang tak seimbang. Perkara macam ni boleh menyumbang kepada autism. Untuk simpulkan, saya berpendapat bahawa faktor persekitaran merupakan faktor utama berlakunya autism. Kenapa? Sebab faktor lain berkait rapat dengan faktor persekitaran. Contohnya, kalau anak tu lahir normal sekalipun, tapi persekitaran mereka tak membantu ataupun menyokong mereka untuk terus berkembang dari pelbagai aspek, terutamanya dari aspek kognitif, mereka tetap akan menjadi seorang autism. Mestilah, sebab bila masyarakat menghayati dan mengetahui tentang masalah pembelajaran, kita dapat menggalakkan kerjasama daripada pelbagai pihak. Contohnya, pihak ibu bapa, guru-guru, doktor pakar dan terapi. Sebenarnya, kami sebagai guru sangat-sangat memerlukan kerjasama daripada ibu bapa. Sebab ibu bapa ni boleh jadi penggerak kepada kejayaan kanak-kanak ataupun murid kami itu sendiri dalam banyak aspek. Contoh, dari aspek pengurusan diri. Kalau di sekolah kami ajar pengurusan diri, ibu bapa mestilah bantu anak-anak untuk praktikkan di rumah ataupun di mana-mana sahaja dalam situasi seharian mereka. Jadi kalau ibu bapa tak bantu anak-anak tu untuk praktikkan kemahiran ataupun cara pengurusan diri yang kami ajar, sampai bila-bila pun anak tu takkan dapat nak menguruskan diri.
Atau bila pihak sekolah mengadakan lawatan, ibu bapa mestilah memberikan kepercayaan serta memberikan kerjasama kepada guru-guru, sebab lawatan ni sebenarnya dapat memberikan pendedahan kepada murid-murid tentang dunia luar. Contohnya mereka dapat explore persekitaran mereka serta bergaul dengan masyarakat. Jadi, bila semua pihak berganding bahu dan bekerjasama, kita dapat meningkatkan potensi murid-murid masalah pembelajaran. Bukan autism je, banyak lagi masalah pembelajaran lain. Yang kedua, bila banyak pihak cakna dan ambil berat tentang kanak-kanak masalah pembelajaran ni, khususnya pihak kerajaan dapat memenuhi keperluan murid masalah pembelajaran dengan bantuan seperti bantuan fasiliti serta alat bantuan khas yang dapat memudahkan proses pembelajaran mereka. Contohnya, murid-murid masalah penglihatan di bawah kategori masalah pembelajaran dapat menggunakan Braille secara meluas di sekolah-sekolah pendidikan khas, terutamanya sekolah-sekolah pendidikan khas dekat pedalaman tau, sebab di pedalaman ni kita kurang akses fasiliti ataupun alat-alat bantuan khas tu sendiri. Jadi, perkara macam ni lah yang sedikit sebanyak memberikan kesan kepada pembelajaran mereka. Yang ketiga, bila masyarakat khususnya ibu bapa ada pengetahuan tentang masalah pembelajaran, mereka akan jadi lebih peka dengan perkembangan anak mereka. Kalau ada sebarang perubahan tingkah laku ataupun perkembangan anak mereka yang tak memberansangkan, mereka akan terus pergi jumpa doktor pakar serta terapis yang mana boleh membantu anak mereka untuk dapat intervensi awal. Contohnya, ibu bapa boleh hantar anak mereka ke program pemulihan dalam komuniti PDK yang mana kanak-kanak ni akan didedahkan dengan cara pengurusan diri, kemahiran motor, kemahiran berbahasa dan terapi, yang mana pendedahan ni dapat membantu kanak-kanak ni menyesuaikan diri ketika mereka dah masuk ke sekolah rendah aliran pendidikan khas nanti. Jadi tak hairanlah kalau ada sesetengah kanak-kanak masalah pembelajaran ni yang lebih cekap daripada murid-murid masalah pembelajaran yang lain. Dan terakhir, bila masyarakat ambil perhatian tentang masalah pembelajaran ni, mereka pun dah tahu apa punca-punca, mereka pastinya akan menjauhi tabiat buruk yang boleh tambah risiko masalah pembelajaran kepada anak-anak mereka ni di masa akan datang. Okey, kita dah sampai di penghujung video. Harap video saya sedikit sebanyak dapat memberikan manfaat serta menambahkan ilmu pengetahuan anda tentang kanak-kanak autism masalah pembelajaran. Kalau ada soalan, boleh tanya dekat komen tau. Terima kasih, bye!